semuanya rinci. Yang namakan Tuhan itu. Lebih-lebih lagi apabila mereka mungkin banyak terpengaruh dengan sistem ilmu ataupun dalam falsafah dia panggil epistemologi yang hanya berasaskan kepada panca indera, kan, dia punya senses saja yang menentukan sama ada satu itu wujud atau tidak. Nah, kalau nampak baru wujud, kalau dengar baru wujud, kalau boleh pegang baru wujud. Kalau yang tak nampak, tak boleh dengar, tak boleh rasa itu tidak wujud. Jadi akhirnya okey, bye. Assalamualaikum. Maksudnya, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan kekayaan hati. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. سبحان الله وبحمده
Sebagai seorang isteri dan ibu kepada anak-anak yang sedang membesar, dapur semestinya dah jadi pejabat utama saya. Suami memang suka masakan saya. Anak-anak apatah lagi. Hari ni anak-anak dah order mi goreng basah. Saya awal-awal dah pesan pada suami. Nak beli mi kuning, pastikan cuma mi kuning Laksamana. Mi dia kenyal, sedap dan semestinya halal. Mi yang sama mak saya guna hampir 50 tahun yang lalu. Itulah rahsia keluarga kami. Laksamana, semestinya cita rasa keluarga Malaysia. Kolej Universiti Islam Perlis, KUIPS, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS, sedang membuka permohonan bagi kemasukan Februari 2024. Tawaran beasiswa penuh pengajian tinggi MAIPS KUIPS. Ajaan penuh yuran pengajian dan pendaftaran. Allowance sara diri RM300 setiap bulan dan asrama disediakan. Untuk sebarang maklumat lanjut, sila layari laman web KUIPS di www.kuips.edu.my. Jom masuk KUIPS. Di sini pencinta sunnah dilahirkan. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Anda kini sedang mendengar Destilasi Jim bersama Mona Jasman. Rakan usaha yang dikasih sekalian, tiba-tiba seorang daripada mereka pergi berbisik kepada komandan, dan kemudian musuh melihat daripada jauh. Tiba-tiba barisan tersebut berpecah dan kelihatan ada satu benda yang sangat merisaukan mereka. Daripada jauh mereka perhatikan bahawa seluruh ketubukan tentera tersebut, apa yang berlaku? Mereka membuka baju besi mereka membuka baju mereka dan mereka terjun dalam sungai. Kemudian seorang lagi terjun dan seorang lagi terjun, sehingga kawasan sungai tersebut dipenuhi dengan orang-orang tentera Islam yang terjun ke dalamnya. Dan musuh melihat apa yang sebenarnya merubah pergerakan mereka pada ketika itu. Sehinggalah dalam ramai-ramai mereka yang berenang dan terjun, menyelam dan kemudian bangun dan tenggelam, menyelam balik, sehinggalah seorang daripada kalangan tentera tersebut keluar ke permukaan air dan bertakbir pada ketika itu. Dan di tangan dia, apa yang ada, rakan usrah yang saya kasih sekalian, di tangannya ada satu cawan yang berenang mereka ke tepi dan keluar berpelukan sesama mereka. Sebenarnya apa yang mereka cari? Rupanya cawan seorang daripada tentera Islam jatuh ke dalam sungai tersebut, dan setiap daripada tentera Islam terjun dalam sungai tersebut, dan mereka rasa bahawa cawan itu adalah cawan mereka, cawan sahabat mereka adalah cawan mereka. Tak ada seorang pun yang menjuih bibir dan berkata alah setakat cawan, tetapi ukhuwah di kalangan mereka. Dan musuh melihat pada saat tersebut menggetar mereka dan berkata, andai satu cawan milik seorang tentera pada ketika itu yang hilang dan seluruh tentera membelanya, bagaimana kalau satu nyawa, bagaimana kalau satu jiwa? Maka tentu seluruh akan bangkit dan tidak ada siapa mereka yang akan berani mencuit mereka. Bukan satu cawan yang sedang pecah di Palestin, bukan satu nyawa yang sedang gugur di sana, ribuan nyawa yang gugur dan disaksikan oleh kita. Namun kerana iman yang tidak sempurna, ukhuwah tidak terbina, kezaliman terus melata. Dan adakah kita tidak mendengar apa saranan-saranan yang telah disebut Dr. Dayat sebentar tadi? Tidak boleh buat semua, jangan pernah nak tinggal semua. Mesti ada sedara yang kita buat. Maka marilah kita menangis, bukan pada mereka, tetapi menangis pada kelalaian diri sendiri yang tidak boleh memahami tentang dunia. Kerana dunia yang kita seronok sangat ini pasti akan kita tinggalkan. Warna bagaimana kita pulang pada Allah. Syabas mereka yang telah berada dan melakukannya. Ayuh mereka yang masih lalai dan lena, gerakkan ingatan, share seramai mungkin. Saya yakin kita akan dapat melakukan sesuatu sumbangan yang bermakna, insya-Allah.
Andai tak di dunia ada bahagiamu di syurga, dengan asbab jasaku itu kau carilah aku. Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 14162011100520. Jom berwakaf. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk perkhidmatan efisien yang besar. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Hai Lina, kenapa tak pakai sarung tangan untuk ambil makanan kucing tu? Kita tak tahu bahan mentah apa yang digunakan tu. Alah, ibu ni makanan kucing jenama Power Cat keluaran Adabi. Wah, Power Cat, produk keluaran Adabi. Ya ibu, semua bahan mentah adalah dari sumber halal Thailand yang dijamin oleh Adabi. Power Cat juga berkhasiat si organ selera makan, jarang sakit dan najisnya tak berbau sangat. Tiada pengawet, tiada pewarna dan tiada tambahan garam. Alhamdulillah ada Power Cat untuk nasi oyen. Power Cat, kucing sihat dan gembira. Wagi saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dongai ya. Palestin dianggap sebagai tanah suci umat Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud. Nabi Musa berkata lagi, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yakni Palestin yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu memasukinya, dan janganlah kamu berundur ke belakang. Jika kamu undur, maka kamu kelak menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat." Surah Al-Ma'idah ayat 21. Palestin juga merupakan tanah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, maksudnya, Maha Suci Allah yang telah memperjalan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidul Haram di Makkah ke Masjidul Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihat kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat 1. Di Palestin juga terdapat Masjidul Aqsa yang merupakan kiblat umat Islam yang pertama sebelum ditukar kepada Masjidul Haram yang menghadap Kaabah. Sejarah juga mencatat satu lagi peristiwa penting di bumi Palestin. Pada tahun 1187 berlaku perang salib antara tentera Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan tentera Kristian. Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan ketinggian akhlak dengan tidak membalas perbuatan tentera salib yang zalim semasa menawan Baitul Maqdis dan negeri-negeri yang dilewati. Sultan Salahuddin memberikan perlindungan kepada semua tawanan perang, golongan tua, wanita dan anak-anak tentera salib, dan memberikan tempoh 40 hari untuk mereka meninggalkan Baitul Maqdis. Akhirnya seluruh tanah Palestin dapat ditawan semula. Negara tidak sah Yahudi telah tertubuh di Palestin dengan kenyataan dasar oleh kerajaan British yang mengisytiharkannya melalui perisytiharan Balfour pada 2 November 1917 dan mendapat persetujuan Amerika Syarikat pada 31 Ogos
1918. Maukah kita terus melihat air mata rakyat Palestin terus mengalir sederas darah mereka yang tumpah ke bumi? Relakah kita terus membiarkan peristiwa pembunuhan beramai-ramai seperti yang berlaku di kamp pelarian Sabra dan Shatila terus berulang? Sanggupkah kita hanya pekakkan telinga mendengar tangisan dan jeritan golongan tua, wanita dan anak-anak kecil yang tidak berdosa? Ayolah kita bangun, satukan hati dan kudrat kita tanpa mengenal agama dan kaum demi pembebasan dan keamanan Palestin. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih lagi bersama destinasi IKIM dan akan menemani anda untuk petang ini bersama rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Dan untuk rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami, untuk anda boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129 004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini bersama Fas'aluna, Tanyalah Kami, insya-Allah bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dialukan kehadirannya. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifahaluka? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor masih meluangkan masa untuk Fas'aluna pada petang ini dan bersama para pendengar di petang ini bersama Fas'aluna kita akan sambung kembali bahagian ketiga untuk bolehkah umat Islam bangkit semula, dan dengan soalan itu Doktor mungkin sebagai mukadimah mungkin bila kita dengar tadi pun ada puisi yang tentang Palestin dan sebagainya, mungkin kita nak tahu bagaimana Doktor kita melihat isu Palestin ini dan boleh dapat menilai isu ini dengan benar betul bagaimana Doktor. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih dapat bersama-sama diberikan kekuatan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbicara, berbahas, berbincang tentang tajuk-tajuk persoalan-persoalan yang penting dalam kehidupan kita. Dan kita masih dalam perbicaraan berkaitan dengan bolehkah umat Islam bangkit semula, dan kita dah 2 minggu bercakap mengambil isu Palestin ni sebagai kita punya case study lah, kata mana kita punya perkara atau peristiwa yang boleh kita timbulkan persoalan yang kita maksudkan tadi. Kenapa? Kerana kita juga telah bicarakan bahawasanya Palestin ini dia seperti satu mercu tanda kepada kekuatan sesebuah bangsa dan juga sesebuah tamadun dan peradaban. Sebab itu ia menjadi rebutan banyak kuasa-kuasa besar sejak dahulu lagi, sentiasa bertukar tangan antara satu kuasa dengan satu kuasa yang lain. Dan agama-agama juga banyak yang mengatakan bahawa itu asal mereka. Islam sudah pasti itu merupakan tempat suci umat Islam. Di situ dah Masjid Al-Aqsa, masjid yang ketiga
mulia mengikut hadis, dan juga di situlah tempatnya Al-Quran menyatakan Allah Ta'ala menjalankan Rasulullah SAW untuk naik ke langit Isra Mi'raj, ya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu ila akhir al-ayah. Allah Ta'ala menjalankan Nabi itu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa itu disebut oleh Al-Quran sebagai satu tempat yang sekeliling itu merupakan kawasan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu merupakan pengiktirafan paling tinggi yang diberikan oleh Allah Ta'ala sendiri terhadap kemuliaan tanah Baitul Maqdis tersebut. Namun pada hari ini disebabkan oleh ia tidak berada dalam kekuasaan umat Islam, maka kita jadi kadang-kadang sempit dada melihat apa yang berlaku di sana. Lebih lagi apabila sekarang ini ia begitu rakus diserang oleh pihak Israel, dan bila kita melihat suasana ini, ada sebahagian umat Islam yang merasa putus harapan, yang habislah, maknanya kita sudah tidak ada harapan lagi. Dan ada yang mungkin merintih, kan, kita setiap hari mungkin menceritakan tentang kesengsaraan yang berlaku di sana. Tetapi apa sebenarnya yang harus kita lakukan itu penting, bukan sekadar kita merintih, bukan sekadar kita bersedih atas apa yang berlaku. Jauh sekali kalau kita berputus harap, sebab kita sebagai umat Islam, kita diajar oleh Al-Quran, kita diajar oleh agama kita, diajar oleh Rasulullah SAW supaya tidak berputus harap, dan kita kena sentiasa yakin bahawasanya apa sahaja yang berlaku itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ia berlaku mungkin atas hikmah-hikmah yang kadang-kadang kita tidak dapat jangkau dia punya hakikatnya. Yang pasti kita tahu bahawa ia merupakan ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Berkuasa, dan takdir Allah itu berlaku khairihi wa syarrihi, dan kita kena beriman sama ada dia baik ataupun dia buruk. Dalam konteks yang berlaku pada hari ini, ia mungkin kita boleh anggap sebagai buruk kepada umat Islam lah, kerana kezaliman itu berlaku ke atas umat Islam. Tetapi yang berlaku itu mungkin sahaja hikmahnya itu adalah kerana Allah Ta'ala nak menguji kita, nak menguji kekuatan dan keyakinan kita. Juga mungkin saja dia berlaku kerana itu sebahagian daripada cubaan ataupun ibtila yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk kita muhasabah diri, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita berjihad seupaya mungkin mengikut kadar kemampuan kita untuk kita paling kurang menyumbang terhadap kebangkitan semula umat Islam. Betul yang berlaku itu di Palestin, tapi kita di Malaysia ni kita masih okey, kan, tak ada masalah. Jadi paling kurang kita boleh lakukan sesuatu di sini, jadi kalau yang putus harap dan apa ni, seolah-olah macam dia berada di sana pula, kan. Sedangkan yang berada di sini, yang keadaannya aman, yang peluang dan ruang yang kita ada begitu luas sekali, kita harus lakukan apa yang terbaik untuk diri kita. Dan mungkin kita tidak boleh menyelesaikan masalah yang di Palestin itu secara langsung, maknanya kalau yang semangat tinggi itu mungkin dia dah nak ambil senjata dah, nak pergi naik kapal terbang, pergi berjihad di sana. Tetapi ada perkara-perkara yang kita tidak mampu lakukan, tetapi itu tidak bermaksud kita tidak boleh lakukan perkara-perkara lain. Sebab itu kalau kita lihat dalam 2 minggu yang lalu, kita cuba nak mengambil ibrah, pengajaran dari apa yang dibicarakan, yang dikaji oleh para ilmuwan kita berkaitan dengan Palestin itu. Tetapi saya mengambil sudut
kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi yang pernah berjaya menguasai Palestin ataupun Baitul Maqdis itu dari tangan tentera salib pada abad ke-12 dahulu. Tetapi yang kita nak lihat sebenarnya ialah bagaimana akhirnya kejayaan itu berlaku. Itu yang penting. Sebab apa? Sebab kita nak ambil pengajaran supaya kita mampu untuk mengulangi sejarah itu dengan mengikuti sifir yang sama, sifir yang sama, atau kita panggil sebagai sunnatullah yang sama. Sebab kita kena ingat sebagai umat Islam juga kita diajar oleh Allah SWT bahawasanya Allah Ta'ala itu berkuasa atas segala sesuatu. Boleh saja Allah Ta'ala nak merubah keadaan itu secara sekelip mata, tetapi Allah Ta'ala juga ada sunnahnya, ada dipanggil sunnatullah, cara Allah Ta'ala bertindak atau cara Allah Ta'ala melakukan sesuatu, cara Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, itu dia punya kita panggil pattern ya. Dia punya bentuk-bentuknya. Dan ini diakui. Al-Quran sendiri mengatakan, Allah Ta'ala sendiri mengatakan walan tajidu li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan melihat sunnatullah itu berubah. Maknanya kita kena ikut juga sunnatullah itu supaya kita mampu untuk membuat perubahan, terutama sekali bila kita melihat apa yang berlaku dalam konteks Palestin pada hari ini. Dan sebab itu dua buku yang kita merujuk dalam 2 minggu ini adalah, satunya buku yang ditulis oleh Dr. Majid Irsan Kailani yang bertajuk Kebangkitan Generasi Salahuddin dan Kembalinya Al-Aqsa ke Pangkuan Islam. Dr. Kailani ini dia melihat apa yang berlaku sebelum kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi itu 100 tahun lebih kurang, ataupun 90 tahun sebelum datangnya Salahuddin Al-Ayyubi itu, dan melihat apakah dia faktor-faktor yang menyebabkan akhirnya boleh timbul seorang panglima tentera yang begitu hebat yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi dan akhirnya berjaya menawan semula Baitul Maqdis. Dan seperti yang kita sebut, ternyata kata Dr. Kailani, sebenarnya persiapan untuk bermulanya perubahan yang akhirnya melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi itu dibuat oleh tokoh-tokoh ilmuwan yang lebih awal seperti Imam Al-Ghazali, seperti Abdul Qadir Jilani, seperti ulama-ulama yang mengikuti dua tokoh ini dalam mendakwahkan, mengajar, mendidik, menanam adab kepada masyarakat dan merubah suasana-suasana yang berlaku, suasana yang begitu buruk berlaku dalam banyak keadaan. Kata Dr. Kailani, ketika zaman Imam Ghazali itu sudah ada berlaku penyelewengan, ekstremisme, berlebih-lebihan dalam banyak perkara, ekstremisme dalam pemikiran, dalam mazhab misalnya, berlebihan ni dalam bentuk kebendaan, ekstravagan, mempunyai kemewahan-kemewahan yang besar sehingga lupa kepada Tuhan, dan kelemahan-kelemahan yang lain. Jadi sebab itulah Imam Al-Ghazali akhirnya berusaha untuk mengubah keadaan ini dengan antara lain menulis karya besar beliau Ihya Ulumuddin itu, sehingga beliau dapat membetulkan kembali kefahaman agama orang Islam itu, dan akhirnya mampu untuk melahirkan ataupun mampu untuk akhirnya menyebabkan ramai tokoh-tokoh ilmuwan selepas beliau itu mengikut jejak langkah beliau dan mendidik masyarakat, sehingga akhirnya selepas 90 tahun lahirlah satu generasi yang terbaik, yang baik dari segi akhlaknya, yang baik dari segi ilmunya, yang baik dari segi pemikirannya, yang baik dari segi amalan agamanya. Dan daripada generasi yang hebat itulah lahir seorang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kita katakan bahawasanya kita perlukan satu generasi untuk kita perubah keadaan, dan bukannya sekadar seorang dua yang berusaha untuk mengubah keadaan. Dan pastinya seperti yang berlaku pada generasi, kita panggil generasi Salahuddin lah, generasi yang melahirkan Salahuddin itu, ia bukan pendek masanya Zaman itu dah zaman orang hebat-hebat dah, macam Imam Ghazali apa semua. Kita hari ini
Muhammad Farid Syahran, Mona Jasman, dan kita adalah para ulama dan para ilmuwan kita pada hari ini yang mungkin dari sudut tengok kualiti itu jauh kan nak banding dengan ulama-ulama yang dulu. Maknanya apa Mona? Maknanya kerja kita lebih banyak. Kita nak didik tu kena berganda-ganda lagi kita punya usaha untuk melahirkan satu generasi yang cukup hebat. Jadi cara kita kena melihat kena begitu. Jangan tak buat apa-apa langsung atas alasan kita dah tak ada harapan, kan? Itu kufur dalam Al-Quran. Kita putus harapan daripada rahmat Allah itu, kata Al-Quran, ialah sifat-sifat orang-orang yang kafir. Tetapi orang Islam dia mesti yakin bahawasanya Allah Ta'ala itu sentiasa mendengar doa-doa kita. Allah Ta'ala itu sentiasa punya hikmah yang cukup baik untuk mentakdirkan sesuatu yang baik sekiranya kita berusaha ke arah kebaikan tersebut. Baik Doktor, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Itulah proses yang kita perlu ambil. 100 tahun bukannya sikit itu Doktor. Masya Allah, mungkin lebih. Mungkin lebih lagi kan. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar dan Doktor, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas itu. Setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Patut dah puji Allah bila bangun daripada tidur. Patut sangatlah tuan-tuan. Allah dah matikan kita, kemudian Allah yang bagi kita hidup balik pagi tu. Ni apa semua yang kita dapat ni tuan-tuan, subhanallah. Semuanya mampu untuk kita lakukan bila Allah kejut balik kita daripada tidur. Maka tak patut sangat bangun-bangun lupa dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self-talk itu yang sangat lebih penting. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini. Untuk rancangan Fas'aluna, tanilah kami. Dan untuk rancangan Fas'aluna, kita masih lagi bersama para pendengar. Boleh tonton di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini masih lagi bersama yang berusaha
Besar Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, yang masih membincangkan sama-sama tentang bolehkah umat Islam bangkit semula. Dan untuk waktu ini bersama doktor, mungkin doktor kita nak tahu, selepas doktor dah ceritakan tentang tak perlu kita putus asa, kita bersedia 100 tahun tu bukannya tempoh yang sedikit, tapi perlu proses dari sekarang untuk kita bersiapkan diri. Mungkin ada bagaimana doktor persiapan kita untuk bangkit semula itu, bagaimana doktor? Terima kasih Mula. Sama. Kita lihat dalam buku-buku atau kajian-kajian yang bercakap tentang kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin ada yang kata kenapa ambil Salahuddin Al-Ayyubi, kita nak yang Rasulullah. Ada apa kalau kita nak pergi lebih awal ya, bagaimana Rasulullah SAW akhirnya dapat berjaya melakukan dakwahnya, menyampaikan Islam itu sehingga berkembang, sehingga dapat mengislamkan seluruh tanah Arab itu pun sama juga, dia punya sifirnya tetap sama atau yang selepas Rasulullah SAW yang kita boleh ambil dari kalangan sahabat ialah Sayyidina Umar Al-Khattab yang juga berjaya menawan Baitul Maqdis sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Pun sama juga, kita tengok satunya kekuatan yang ada pada Rasulullah SAW, pada Sayyidina Umar Al-Khattab, kepada Salahuddin Al-Ayyubi, dia bukan sekadar kekuatan fizikal, bukan sekadar kekuatan ketenteraan. Sebab hari ini kita bila kita tengok kes hari ini, kita hanya nampak itu tentera Israel penuh dengan tenteranya, dengan persenjataannya yang hebat, dibantu oleh kuasa-kuasa besar misalnya, sedangkan umat Islam itu lemah. Betul, dari segi luarannya begitu, tetapi yang akhirnya melahirkan kekuatan hatta persenjataan, kekuatan kebendaan, kekuatan fizikal itu bermula daripada kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman diri manusia itu harus bermula daripada kekuatan jiwanya, pemikirannya dan ilmunya dan akhlaknya. Jadi itu bagi saya merupakan perkara yang kita kena ambil perhatian kalau kita nak bercakap tentang kebangkitan semula umat Islam, dan sejarah tadi pun kita lihat memang membuktikan perkara tersebut dengan kajian daripada Dr. Majid Ihsan Kailani ini yang mengkaji apa yang berlaku 90 tahun atau hampir 100 tahun sebelum kebangkitan Salahuddin Al-Ayyubi itu. Memang itulah dia kata kekuatan atau rahsia atau kuncinya itu bermula daripada kekuatan keilmuan dan kekuatan kerohanian juga. Sebab itu yang akhirnya kajian yang dibuat kepada diri saksiyah Salahuddin Al-Ayyubi itu pun kekuatannya di situ. Kekuatan kerohanian, orangnya zuhud, orangnya alim, orangnya rasikh dari segi ilmu, mendalam ilmunya. Kemudian baru datang kekuatan-kekuatan yang luar tu, kekuatan ketenteraan dan cerita-cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi yang tadi kita dengar Cik Wan Roslili sebut dalam kapsul tadi pun adalah antara kekuatan-kekuatan itu yang ada, yang unik pada diri Salahuddin Al-Ayyubi. Seorang yang peribadinya hebat, macam mana dia melayan musuhnya, musuhnya pun dilayan dengan baik. Itu sedang berperang teman-teman. Tapi itu tidak akan terhasil kalau tidak ada kekuatan-kekuatan dalaman tadi. Sebab itu kalau mau nak tanya tadi apa persiapan yang penting, dia mesti akhirnya bermula dengan kekuatan ilmu tadi, kekuatan ilmu. Sebab itu ada satu lagi buku yang saya juga sebut lalu, yang tulis oleh Dr. Ali M. Salabi ini, yang tajuknya Salahuddin Al-Ayyubi saja asalnya bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, 3 volume, pun menyebut perkara yang sama bila dia mengkaji kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi itu. Saya ambil beberapa quotation daripada buku beliau tapi in English lah, sebab buku ni diterjemah dalam bahasa Inggeris, saya tak jumpa yang asal bahasa Arabnya. Tapi tak apa, kita pun hebat-hebat boleh faham semua bahasa. Dia kata those who were able to liberate Jerusalem and capture the cities
from the Crusaders were those who were distinguished by their sound Islamic mission. Maknanya orang yang mampu untuk membebaskan Baitul Maqdis dan menawan bandar-bandar yang penting dari tangan tentera-tentera salib itu. Kalau ikut kajian Dr. Salabi ni, dia kata mereka mempunyai satu kelebihan dari sudut kejelasan dia punya fikrah keagamaannya. Kan, dia punya fikrah keagamaannya itu jelas. Dia punya misi dia untuk menyebarkan Islam itu begitu jelas sekali. Jadi itu merupakan syarat yang paling penting. Maknanya bukannya kerana kebendaan, bukan kerana kepentingan peribadi. Ada juga orang berperang sebab dia ada sebab-sebab tertentu. Hatta zaman Rasulullah SAW pun ada kes ketika mana para sahabat bila mula tentera Islam itu menang, bila Rasulullah pergi perang menang kan, jadi para sahabat ramai yang nak ikut. Tetapi kadang-kadang ada niat-niat yang tidak begitu tepat bila nak ikut perang tu, kerana dia tahu kalau perang ini menang, maka selalunya tentera-tentera yang pergi tu dapat ghanimah yang cukup banyak. Mereka dapat dulu sebelum yang lain dapat. Jadi hatta turun satu ayat dalam Al-Quran menegur perkara tersebut, iaitu ayat falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ayat itu mengatakan perlu ada dalam kalangan kamu, jangan semua pergi perang, kena ada yang tinggal. Untuk apa? Liyatafaqqahu fid din, untuk mereka ini memperdalami agama dan ilmu. Tujuannya nanti bila sahabat-sahabat mereka balik daripada perang, mereka inilah nanti yang akan mengingatkan mereka tentang agama mereka, kan. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, memberi ingatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepada mereka. Antara maknanya begitu. Jadi hatta zaman Nabi pun orang pergi perang pun dia dah kadang-kadang terpengaruh dengan tujuan-tujuan yang tidak begitu tepat dengan agama Islam. Ini kan pula zaman hari ni, yang zaman kebendaan ni macam-macam. Orang pergi perang tu kadang-kadang macam-macam dia punya niat. Oleh yang demikian, betul apa yang disebut oleh Dr. Salabi ni, dia kata dia merujuk kepada Salahuddin Al-Ayyubi ni lah, yang mampu akhirnya untuk menawan semula Baitul Maqdis itu kerana kekuatan sound Islamic mission, kerana dia punya misi keagamaan itu jelas. Kemudian disebut lagi dalam kajian tersebut, dia kata no revival effort in history has ever succeeded without the strength of words written by pens or spoken on the tongue, expressing sincere hearts which call for it and propagate its principle among the public. Satu lagi kesimpulan penting yang dibuat oleh Dr. Salabi, dia kata tidak ada satu usaha dalam sejarah yang boleh berjaya kecuali ia dipandu oleh kekuatan lisan yang ditulis dengan pena, dengan kalam, dan disebut dengan lidah. Maksudnya dia kena bermula dengan ilmu dulu. Dia kena mula dengan kefahaman dulu. Tapi kefahaman tu perlukan kitab, perlukan buku, perlukan belajar. Itu prasyarat yang akhirnya dapat melahirkan revival yang betul, kebangkitan semula. Kita cakap tentang kebangkitan kemudian dia kata kenapa begitu? Kerana dia kata the pen is what begets the sword, the tongue is what begets the spear, and the book is what begets battalions. Menarik. Dia kata kerana daripada pen itulah akan lahirnya pedang. Kan? Bila dah faham betul ilmu dan kuat dia punya kefahaman, barulah dia dapat berlawan, memegang pedangnya dengan keyakinan, dengan keyakinan dan dengan misi dan visi yang tepat, yang betul, sebagaimana yang berlaku kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dan sebagaimana yang berlaku kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Kesemuanya mempunyai kekuatan akidah, kekuatan ilmu, kekuatan kefahaman yang mendalam sebelum mereka punya kekuatan untuk memegang pedang.
Dan the tongue is what begets the spear. Dan daripada lidah itulah nantinya akan lahirnya lembing-lembing. Dulu itulah benar ya. Sekarang ni kita kena terjemahkan sebagai senjata-senjata yang ada lah. Mungkin dia punya meriamnya, dia punya tank, kereta tank dan lain-lain lagi. Then the book is what begets battalion. Dan buku, kefahaman, ilmu itulah nanti yang akan melahirkan kelompok ataupun batalion-batalion tentera yang akan berperang dengan kekuatan tadi, dengan kekuatan. Jadi ini merupakan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh pengkaji maknanya. Kita ni jangan bercakap pakai ailio saja atau ikut suka kita saja. Kita cuba tengok apa yang dikaji oleh ilmuwan, dan ilmuwan ni semua ilmuwan yang bagi saya berwibawa, kerana buku-buku mereka ini memang menjadi rujukan untuk melihat tentang sejarah kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita cakap macam ni mana sebab kadang-kala orang hanya melihat Salahuddin Ayyubi itu dari sudut ketenteraannya saja. Dia panglima perang yang hebat. Betul juga dengan Sayyidina Umar. Mereka nampak kan Sayyidina Umar ni kan jenis tegas apa semua. Tetapi di belakangnya itu adalah kekuatan tadi tu, kekuatan iman, kekuatan akidah, kekuatan ilmu, kekuatan akhlak. Memang betul Sayyidina Umar sebelum Islamnya memang ganas kan. Tapi selepas Islamnya Sayyidina Umar yang paling tinggi hikmahnya. Dia juga banyak membuat ijtihad yang banyak diikuti oleh hatta ulama-ulama dalam fiqh dan lain lagi. Jadi itu antara satu lagi mana yang saya nak menyatakan kepentingan persiapan ilmu ini. Satu lagi adalah kepetikan yang disebut oleh Dr. Salabi ini. Dia kata there will be never a revival among those who do not understand or learn the laws of Allah and the lessons to be learned from history. Maknanya tidak ada kemenangan, tidak ada kebangkitan semula, tidak ada reformasi dalam konteks umat Islam itu kepada mereka-mereka yang tidak belajar daripada hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah ni satu, syariat lah, syariat yang Allah Ta'ala turunkan melalui Al-Quran, tetapi hukum Allah juga sunnatullah, yang mana sejarah. Sejarah itu juga merupakan takdir Allah. Allah mentakdirkan itu berlaku, ini berlaku, ini berlaku. Dan ini yang dibuat oleh Ibn Khaldun juga, mana ya? Ibn Khaldun juga seorang tokoh ulama Islam yang hebat dari segi sejarah. Beliau juga mengkaji kebangkitan dan kejatuhan satu-satu. Dia panggil Umran ni tamadun lah, tamadun dan peradaban. Dan betul sama seperti mana yang disebut oleh kedua-dua buku yang kita rujuk ini. Itulah sifir sejarah, itulah fitrah sejarah, dan itulah sunnatullah yang berlaku. Kekuatan itu akan bermula dengan kekuatan dalaman, kemudiannya akan membawa kepada kekuatan luaran. Dia tak boleh kita luar dulu sibuk kan, nak perkuatkan kita punya macam pendidikan lah juga mana ya. Kalau kita sibuk dengan nak sihatkan badan, kita jaga anak kita dari sudut jasmaninya, tapi rohaninya kita jaga, akhlaknya kita tak jaga, kefahaman dan fikrahnya kita tak jaga. Kita takut kekuatan luaran tu disalahguna di mana. Dia jadi benda-benda yang tidak baik pula yang digunakan sebab kekuatan yang ada di luar itu. Jadi kekuatan dalaman inilah yang akan memandu dan yang telah memandu tokoh-tokoh besar seperti Salahuddin Al-Ayyubi untuk menang dalam peperangan dan akhirnya menguasai Palestin yang kita dambakan pada hari ini Yang semua nak supaya Palestin itu bebas, tapi sifir sejarahnya kita kena belajar dan kena ada kesabaran juga mana untuk macam mana sebut tadi lah, 100 tahun lagi lamanya kan. Tapi kita tidak tahu dan kita mungkin tidak dapat melihat kejayaan itu di zaman kita. Tapi kita harus menjadi orang yang memulakan, menanam dia punya ceracak ataupun dia punya foundation kepada binaan kebangkitan semula Islam itu. Tapi kalau kita buat tahu je, tak terlibat langsung tak concern langsung, tidak akan berlaku kejayaan itu dan kita rugi je nanti di akhirat sebab kita tidak ada saham dalam
membangunkan semula kekuatan umat Islam. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Itulah yang perlu kita ambil syakna. Jangan putus asa semata-mata untuk kita nampak perkara tersebut mesti ada hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar kita akan sambung kembali. Untuk bersama para pendengar kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Setiap saat ni kita dalam nikmat Allah Ta'ala. Sebab itu konsep syukur itu dia tak boleh berhenti. Kita kena sentiasa bersyukur. Sebab saat ini minit 4 kita dapat udara dari Tuhan, kesihatan dari Tuhan. 5.55 Tuhan tambah lagi. Ada lagi udara yang Tuhan bagi. Dia berterusan. Yang itu pun kita kena syukur juga. Itu belum kita cakap lagi tentang nikmat-nikmat untuk esok lagi. Nikmat yang lebih besar yang Tuhan beri kepada kita. Jadi sebenarnya kita yang rasa malu. Bayangkan kalau kita ada seorang yang kaya, setiap hari dia bagi kita. Hari ni bagi kereta, esok bagi rumah banglo, esok lagi bagi jet peribadi. Jadi kita belum nak ucap terima kasih, dia dah bagi lagi. Jadi akhirnya kita rasa malu kat dia kan? Kita rasa malu, kita rasa hina, kita rasa segan. Kerana dia pemberi kepada kita. Sepatutnya dengan Tuhan begitu. Tuhan tidak berhenti memberi kita. Tapi manusia yang sombong, manusia yang lupa kepada Tuhan, manusia yang kadang-kadang cakap benda-benda yang mencabar Tuhan misalnya. Dia tak sedar tu bahawa setiap saat itu nikmat yang Tuhan berikan itu begitu besar yang dia tidak cukup masa untuk mengucap syukur ataupun tak membuktikan terima kasihnya itu kepada Allah Ta'ala. Dalam kegairahan menggunakan aplikasi media sosial, kita perlu memelihara adab sopan dan harga diri dalam bersosial. Setiap status dan komentar yang dibuat naik melambangkan fikiran, sifat dan peribadi anda. Berhati-hati dan fikir dahulu sebelum memuat naik atau berkongsi sesuatu status. Tidak perlulah mendedahkan masalah peribadi anda di laman sosial kerana ia mungkin mendatangkan lebih banyak lagi masalah dan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya, mengadulah kepada Allah SWT yang Maha mendengar. Pilihlah untuk berkongsi perkara yang bermanfaat dan elakkan status yang menyinggung perasaan orang lain. Jika tidak, diam itu lebih baik dari berkata yang sia-sia. Negeri Sembilan 102.7. Inspirasi Inforia Islami hanya di Register Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Fas'aluna, tanilah kami. Dan Alhamdulillah masih lagi bersama Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Syarah, yang masih membincangkan bersama-sama bolehkah umat Islam bangkit semula. Dan bersama para pendengar, soalan pertanyaan boleh hantarkan di WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini bersama Doktor, kita ada beberapa soalan Doktor untuk petang ini. Kita ambil soalan terlebih dahulu di WhatsApp konti. Doktor, ada yang bertanya dari Negeri Sembilan, kenapa umat Islam sukar untuk bangkit? Bagaimana Doktor? Silakan. Itulah antara sebabnya kerana kita tidak pergi kepada yang utama dulu. First thing first. Kita tak pergi yang first dulu kan. Kita pergi kadang-kadang yang secondary, yang mungkin tertiary, yang mungkin yang last punya priority kita ambil. Tetapi kita tidak ambil kekuatan, kepentingan, persediaan yang paling utama. Apa yang kita sebut dari itu merupakan dia punya priority lah tu. Sebagaimana dalam sejarah, kekuatan yang dibina oleh Imam Al-Ghazali, oleh Imam Abdul Qadir Jilani, yang akhirnya melahirkan banyak madrasah-madrasah fikrah yang benar. Dia satu kelemahan yang dikaji oleh misalnya Dr. Ihsan Kailani. Dia kata kerana perpecahan itu begitu teruk sekali dalam kalangan umat Islam, perpecahan antara mazhab, perpecahan antara kelompok-kelompok, kaum-kaum yang pelbagai dalam masyarakat Islam tersebut, yang akhirnya menyebabkan tidak ada kesatuan. Sebab itu bila Imam Al-Ghazali kembali memandu umat Islam dengan penulisannya, dan akhirnya diteruskan oleh ulama-ulama selepasnya, itu berlaku apa yang dipanggil sebagai kesatuan fikrah, teman-teman. Kesatuan fikrah. Dan kesatuan fikrah itu pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Sunni punya, ahli sunnah wal jamaah punya kesatuan fikrah itu cukup kuat sekali. Dan Salahuddin Al-Ayyubi
juga berperanan penting untuk menyatukan fikrah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dia pemimpin yang ilmuwan, sebab itu dia faham macam bagaimana untuk menyatukan dan menyingkirkan kefahaman-kefahaman yang tidak betul dalam masyarakat. Pada ketika itu banyak tentangan atau pencabaran dari batiniyah Syiah yang bersifat merosakkan dan juga kadang-kadang keras sehingga membunuh apa semua. Itu juga dapat diselesaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi sehingga berlaku satu kesatuan. Jadi hari ini kita nak bina kesatuan tu mana, supaya umat Islam ini bersatu. Apa yang berlaku di Palestin sampai hari ini antara lain sama tadi tidak ada kesatuan, antara negara-negara Islam tidak ada kesatuan, antara mazhab Islam pun kita asyik berbalah sahaja. Jadi itu yang harus kita bina dulu. Maknanya dari segi fikrah, dari segi tasawur, dari segi pandangan alam itu kena betul dan harus faham benar kefahaman ilmu Islam itu, barulah akan lahir kekuatan-kekuatan yang lain. Itu juga disebut oleh Ihsan Kailani. Dia kata antara sifir penting, dia kata bahawa perubahan mesti bermula dalam diri. Dari segi ilmu semualah, kemudian baru diikuti oleh perubahan dalam pelbagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik, ketenteraan dan lain-lainnya. Dia kena dari segi kefahaman itu kena bermula, dan insya-Allah kalau prioriti betul kita mampu insya-Allah. Ya, insya-Allah. Itulah kita faham prioriti tu. Kadang-kadang kita tak faham mana yang penting dulu kita nak buat kan tu. Kena faham yang tu dulu, ada ilmu kat situ. Masya-Allah, alhamdulillah. Dan satu soalan di YouTube, Doktor bertanya, bagaimana nak bagi kemajuan negara Islam atau bagaimana nak ekonomi dan pelajaran maju? Bagaimana? Itulah dia kena bermula dengan kekuatan ilmu dan fikrah dan tasawur tadilah. Sebab kekuatan-kekuatan yang lain tu dia follow je mana, dia mengikuti. Dulu pun kalau kita tengok bagaimana Rasulullah SAW membina masyarakat Islam awal kan, di Makkah itu kekuatan yang Rasulullah bina adalah kekuatan akidah. Itu kena mana, itu usul sebab tu dipanggil usuluddin akidah ni. Itu merupakan tiang-tiang utama binaan agama Islam ini yang harus dibina dalam setiap diri insan. Jadi maknanya kepercayaan kepada Tuhan yang tulus, yang kokoh, yang mendalam, yang benar, yang ikhlas, itu kena ditanam. Kemudiannya dari segi kekuatan dia punya amalan, ibadahnya. Sebab itu bila sampai ke Madinah pula, Rasulullah menyempurnakan kekuatan akidah tadi itu dengan kekuatan syariahnya, kekuatan muamalahnya, kekuatan ibadah dalam pelbagai bentuknya. Jadi akhirnya di Madinah itulah terbentuknya masyarakat Islam yang pertama yang sempurna sifatnya. Jadi kita pun kena guna sifir yang sama. Kita sibuk kadang-kadang ekonomi kita tak kuat, apa semua tak kuat, tapi orang Islam tu sendiri sebenarnya tak kuat, dari segi dirinya tidak kuat. Jadi kalau kita tengok orang yang kuat dari segi jiwanya mana, dia mampu untuk menghadapi apa saja cabaran hidup, termasuklah cabaran dari sudut kebendaan apa semua ni, kerana dia dah ada kekuatan dalaman tersebut. Tapi kita hari ini kekuatan dalaman ni yang nampak kita tidak kokoh dan tidak kuat, dan akhirnya menyebabkan kita lemah juga dalam pelbagai bidang-bidang yang lain. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Ada banyak soalan lagi Doktor, tapi masa tidak mengizinkan, dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa untuk kesimpulan. Ya, minggu hadapan insya-Allah. Okey, kita cubalah sedaya upayalah untuk memahami sebenarnya. Sebab kita dah tiap-tiap hari mendengar cerita Palestin ni, dan sedih kita pun bertambah bila tengok setiap hari kes-kes pembunuhan yang berlaku kan. Tapi kita tak nak kesedihan kita tu berterusan sehingga kita jadi lemah. Kita jadi lemah, kita jadi putus harap, kita jadi sempit dada. We have to do something. Tetapi apa yang kita perlu buat itu mana? Jadi sebab itu kita cubalah tengok apa yang ilmuwan-ilmuwan kita, pengkaji-pengkaji kita ni sebut berdasarkan sejarah mana. Sebab ibrah sejarah ni penting, kerana dari situ Quran pun kata fa'tabiru ya ulil albab kan, ambillah ibrah wahai
orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. Jadi kita nak mengambil ibrah, mengambil pengajaran daripada sejarah, tetapi kita nak susun juga dari segi keutamaannya, dan kita kena tahu apa yang harus kita lakukan. Dan alhamdulillah apa yang kita dapat daripada tulisan-tulisan, kajian-kajian ini menggambarkan bahawasanya kita harus bermula dengan kekuatan dalaman, kita harus bermula dengan kekuatan ilmu, kita harus bermula dengan kekuatan pemikiran, kita harus bermula dengan kekuatan akhlak. Dan itulah yang berlaku apabila kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi itu sampai kepada saatnya. Itulah sebenarnya dia punya pendahuluan sejarah yang berlaku, yang dimulakan oleh ulama-ulama besar sebelum beliau. Jadi paling kurang itu pengajaran lah, hikmah yang kita boleh ambil untuk kita bina kita punya kekuatan